salam mesra pembuka kata bagi memulakan bicara saya. Salam sejahtera madah bermula kepada hadirin pendengar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syazwani binti Zaratul Akbar dari Sekolah Menengah Kebahasaan Abdul Rahman Talib ingin mengulaskan sebuah novel yang berjudul Ranjau Sepanjang Jalan. Novel ini telah dikarangkan oleh seorang sastrawan negara yang amat terkenal, iaitu Datuk Shah Nun Ahmad. Beliau telah dilahirkan di Sik Kedah pada tanggal 13 Januari tahun 1933. Karya pertama beliau yang berjudul Rentung telah diterbitkan pada tahun 1965 dan telah menjadi buah mulut warga masyarakat. Ranjau Sepanjang Jalan merupakan karya ketiga Allahyarham Datuk Shah Nun Ahmad yang diterbitkan pada tahun 1966, setahun selepas Rentung diterbitkan. Novel ini mengisahkan tentang kesengsaraan sebuah keluarga petani miskin yang berlatar belakangkan kampung asal penulisnya sendiri, iaitu Kampung Bangun Dedap di Sik Kedah. Lahuma, isterinya Jeha bersama 7 orang anak perempuan mereka perlu membanting tulang mengerjakan 14 relung sawah demi meneruskan hidup mereka yang tidak seberapa itu. Senang kata, keluarga ini hidup bersama padi, mati bersama padi. Kesengsaraan keluarga ini bermula apabila Lahuma terpijak duri nibung semasa menajak semak menerung di sawah mereka. Lalu membuatkan ia tidak dapat lagi bekerja. Tanggungjawab ketua keluarga akhirnya digalas oleh Jeha setelah penyakit suaminya semakin melarat. Penyakit Lahuma membuatkan perutnya membusung. Air hanya mengalir keluar di setiap liang tubuhnya, sehingga kan dia harus meninggal dalam keadaan yang begitu sengsara. Kini tinggal Jeha bersama anak-anaknya pula yang harus mengharungi cabaran dan dugaan yang datang menyerang benda mereka. Ketam, banjir dan burung tiak yang datang bertimpa-timpa hingga akhirnya membuatkan jiwa Jeha yang rapuh dek kehilangan suaminya terus hancur berkecai. Setelah emaknya disahkan gila dan dibawa ke Tanjung Rambutan, kini tinggallah Sena selaku anak perempuan pertama yang baru berusia 16 tahun pula yang perlu memastikan padi mereka dituai dan hidup mereka 7 beradik dapat diteruskan. Plotnya memang nampak ringkas sahaja, tetapi prosa yang diluahkan oleh penulis di setiap halaman akan membawa pembacanya menyelami suatu era di mana orang Melayu harus bergantung hidup dan matinya kepada hasil tanaman semata-mata. Kesengsaraan Lahuma yang beralih ke Jeha hingga akhirnya kepada Sena telah diceritakan dengan terperinci dan akan melekat di dalam ingatan pembacanya buat selama-lamanya. Khususnya penderitaan penyakit ganjil yang dilalui Lahuma yang diasaskan daripada kejadian sebenar yang disaksikan oleh penulisnya sewaktu kecil. Setidak-tidaknya, selepas membaca Ranjau Sepanjang Jalan, pembacanya akan lebih bersyukur dengan taraf kehidupan yang dinikmati oleh mereka kerana tidak perlu berhempas pulas menangkap ketam, meredah hujan dan banjir atau terjerit-jerit menghalau ribuan burung tiak yang memugut batang padi. Cerita ini juga mungkin tidak dapat dihadam oleh generasi milenial yang barangkali tidak dapat membayangkan bagaimananya sesara hidup mereka tanpa televisyen, telefon, malahan tanpa bekalan elektrik sekalipun. Dan setiap butir beras yang hendak dimakan perlu ditanam dan dituai sendiri. Akhir kata, izinkan saya membacakan pantun sebagai pengakhiran bicara saya. Bunga derdap di atas para, anak dusun pasang pelita,
Jika silap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.